Okey, harap kamera stable kali ni ya. So saya pakai barang murah-murah ya. Kita bukan orang senang ya. So Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya, tolong maklumkan di ruang komen. Share ramai-ramai dan sertai Telegram saya ya. Jangan lupa ya, Telegram Regi Jesse Rita Odin. So tajuk kita sebab soalan masuk bertubi-tubi hari ini ya. Tanya komen saya, Regi tolong komen ya. Adakah hubungan UMNO dengan Anwar kini dalam krisis? Retak susulan kenyataan Syamsul. Syamsul ini adalah set Paul kepada Anwar. Okey, saya pun dah ulas berkenaan kenyataan Syamsul ni. So orang tanya ya. Okey. Okey, so saya akan jawab soalan dan saya buat live khas ini sebab saya rasa ramai ingin tahu. Okey. So jika ada soalan, tolong mula bertanya di ruang komen, nanti di penghujung live saya akan cuba jawab. Untuk memahami perkara ini, saya nak merujuk kepada satu live yang telah saya buat beberapa hari yang lepas. Live itu amat penting, banyak soalan yang terkumpul untuk sekian lama telah terjawab dan saya dah hubung kaitkan berbagai isu yang telah saya timbulkan, termasuk kritikan saya terhadap Perikatan Nasional ya, tanpa berpihak ya. Dan live ini pun saya takkan berpihak. So tajuk live itu ialah sebab saya kata Tun harus menjadi pengerusi Perikatan Nasional dan sebab saya kata Najib akan kembali sebagai PM. So itu tajuk live yang saya maksudkan. Jadi anda perlu pergi rujuk sebab live itu panjang tetapi banyak soalan anda akan terjawab. Nah, saya rumuskan poin-poin utama dari live itu sekarang ya, sebelum saya jawab soalan berhubung dengan hubungan antara UMNO dengan Anwar. Now, saya nak rumuskan poin-poin dalam live yang saya maksudkan tadi, tetapi poin-poin ini mungkin ada poin yang nampak pelik atau nampak awak tak boleh percaya ya. Jangan tanya saya, jangan minta saya jelaskan, saya dah jelaskan dalam live itu. So selepas menonton live ini, pergi tonton live, tajuk dia, scroll ke bawah, tonton tajuk dia, sebab saya kata Tun harus jadi pengerusi PN dan sebab saya kata Najib akan akhirnya kembali sebagai PM. Okey, so pergi rujuk live itu. Tapi poin-poin utama dalam live itu, rumusannya, nombor satu, saya memberitahu pembacaan saya bahawa apa jua yang telah dilakukan oleh Zahid, iaitu kerjasama dengan PH, adalah of course kes mahkamah dia. Itu dia sendiri mengaku dalam Convention MIC. Tetapi juga dua perkara lain, iaitu pertama, nak kembalikan sokongan Cina, sebahagian sokongan Cina kepada MCA, dan yang kedua, nak dapatkan kerusi mudah menang lebih banyak bagi Barisan Nasional menerusi persempadanan semula. Okey, so pergi rujuk live itu, saya ada jelaskan mengapa saya berpendirian sedemikian. So untuk mencapai dua matlamat ini ya, sokongan Cina dan persempadanan semula, babak sokongan Cina tercapai menerusi PRK Mahkota, menerusi strategi di mana MCA dan DAP berkempen sebagai sebahagian daripada jentera bergabung, jentera perpaduan. Orang Cina teruja melihat kekuatan kuasa Cina, suara Cina, menyebabkan seluruh penyokong PH telah pergi sokong calon UMNO. Maka di mahkota terbukti strategi kerjasama UMNO dan DAP akhirnya telah berjaya. Mereka telah menemui strategi, iaitu MCA dan DAP berkempen walaupun tak
suka satu sama lain, tapi nampak macam kempen sebagai jentera perpaduan, orang Cina teruja. So Zahid telah berjaya pecahkan tembok atau benteng pemisah antara pengundi tradisi UMNO dengan pengundi tradisi DAP. So itu pertama, dia dah berjaya lakukan. Maknanya sekarang kalau UMNO pecah daripada pakatan, tidak mustahil sejumlah Cina, mungkin tak banyak, akan bersama MCA. Okay. So itu tercapai. Ini amat signifikan kerana jika PRU 16 dilakukan sebelum persempadanan semula. Ini poin yang kedua yang saya rumuskan daripada live yang saya maksudkan tadi ya. Jika PRU 16 dilakukan contohnya tahun depan atau 2026 ya, sebelum persempadanan semula, UMNO di kerusi-kerusi yang dia menang tipis atau kalah tipis, dia mungkin boleh menang mudah dengan sokongan Cina. Jadi daripada 26 kerusi, UMNO boleh mungkin capai boleh meningkat 10 kerusi kepada 36 kerusi. Kemudian MCA juga ya, dia mungkin dapat sokongan lebih daripada China ya, jika PRU 16 diawalkan dan jika UMNO kekal bekerjasama dengan PH lah ya. So MCA mungkin dapat tambahan 5 kerusi. Jadi Barisan Nasional secara keseluruhan mungkin dapat tambahan 15 kerusi. Jadi dari 30 kerusi dia boleh naik kepada 45 kerusi. Ini satu kemungkinan. Bukan sebab sokongan Melayu bertambah terhadap UMNO. Sokongan Melayu majoritinya dengan perikatan, tetapi disebabkan orang-orang Cina menjadi kingmaker di kerusi-kerusi tertentu. So mungkin Barisan Nasional boleh meningkat kepada 15, tambah 15 kerusi menjadi 40 kerusi sebagai contoh. Jadi Pakatan Harapan akan lebih kuat. Nah, sokongan Melayu terhadap UMNO lemah, jadi Pakatan pun akan dapat manfaat ya, sebab tembok pemisah antara penyokong PH dengan barisan mungkin dapat dipecahkan di kerusi-kerusi tertentu yang ditandingi oleh calon DAP atau PKR, maka mungkin mereka dapat tambahan 4 atau 5 kerusi. Jadi kalau contohnya PH naik kepada 85, UMNO barisan naik kepada 40, 85 campur 40 berapa? 95, 105, 115, 125. Majoriti mudah tanpa perlu Sabah dan Sarawak. Maka Anwar tidak perlu lagi melutut kepada kehendak-kehendak Sabah dan Sarawak. Tetapi Anwar akan terpaksa bergantung kepada UMNO. Okey. So kemudian selepas persempadanan semula, okey, UMNO dah dapat dah, dia dah PRU 16 dah menang dah. Adakah Zahid akan berpaling tadah kepada UMNO? Anwar tidak. Ya, sebab walaupun barisan meningkat kepada 45 kerusi selepas PRU 16 sebelum persempadanan semula, tetapi jumlah kerusi itu bukannya besar sangat, sebab jangan lupa selagi persempadanan semula tidak berlaku, Bersatu dijangka meningkat berbanding PRU 15, PAS dijangka meningkat berbanding PRU 15. Jadi UMNO masih tidak begitu relevan dalam Perikatan Nasional. Dia tidak ada kuasa untuk berunding dengan Hadi Awang atau Muhyiddin Yassin, saya nak jawatan ini, saya nak jawatan itu. Dan kalau UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, esok bila berlaku persempadanan semula, UMNO tidak boleh tuntut saya nak kerusi banyak ini, saya nak banyak itu, kerana semestinya parti-parti yang lebih dominan iaitu PAS dan Bersatu akan menentukan, ya. Dan jangan lupa sebahagian daripada kerusi-kerusi tambahan yang UMNO akan cuba dapatkan menerusi persempadanan semula adalah kerusi-kerusi tempat-tempat Bersatu, kerana Bersatu pesaing utama UMNO. Jadi kalau persempadanan semula berlaku, semestinya kalau UMNO masih bersama PH, maka target mestilah sebahagian kerusi-kerusi Bersatu dan of course kerusi-kerusi lain. So UMNO tidak akan berpaling tadah selepas PRU 16. So lepas PRU 16, Anwar masih Perdana Menteri, Zahid akan kekal bersama Anwar dan kemudian berlaku persempadanan semula. Lepas persempadanan semula, semestinya UMNO akan tuntut pelbagai daripada Anwar. Sebab kalau Anwar PH tak mau penuhi tuntutan UMNO, sedangkan UMNO penting buat Anwar, so
Zahid boleh sahaja kata saya nak pergi ke Perikatan Nasional, because sini saya tak dapat apa-apa, lebih baik saya pergi ke Perikatan Nasional. Betul tak? Okay. So UMNO akan dapat apa yang dia mahu. Okay. UMNO akan dapat apa yang dia mahu. So semestinya UMNO akan target, barisan akan target nak tambah sekurang-kurangnya 20 kerusi lagi, jadi 65, 20 hingga 25 kerusi. Ya. So target pertama mesti kerusi-kerusi kawasan-kawasan parlimen tertentu bersatu, lemahkan majoriti bersatu. Dan of course mereka akan cari tempat-tempat lain supaya MCA dengan UMNO dapat sejumlah, let's say 25 kerusi tambahan, dan itu mudah dicari. Ya. So bila dah dapat kerusi tambahan ni, kemudian berlaku PRU 17. Ya. So UMNO, barisan dah dapat 45 kerusi, tapi dia menerusi persempadanan semula, dia berpotensi jika terus bekerjasama dengan PH, ya, sebab benteng pemisah pengundi tradisi UMNO dengan PH sudah dipecahkan, tambah pula dia berpotensi dapat 20 hingga 25 kerusi tambahan. Jadi UMNO tidak akan merisikokan kurang kerusi sebab China tak mau sokong MCA atau sokong UMNO. Jadi pada PRU 17 dia akan terus bekerjasama dengan PH. Okay. So UMNO akan dapat 45 campur 20 atau 25, 65 hingga 70 kerusi. Itu jangkaan saya pada PRU 17. Dan selepas persempadanan semula. Dan selepas persempadanan semula, saya jangka seperti mana Ismail Sabri ditekan untuk bubar parlimen awal, saya jangka akan ada tekanan agar parlimen dibubarkan awal atas macam-macam alasan oleh Zahid. Ya. So pada PRU 17, jika, ya, contohnya PRU 16 katakan tahun depan, okay? Kemudian persempadanan semula 2028 katakan, 2029 atau 2030 mungkin PRU 17, ya. Maknanya 5 tahun lagi. Okay? So selepas PRU 17, kalau Barisan Nasional dapat 65 hingga 70 kerusi, dia dah jadi kuat macam zaman dulu. Bukan kuat sekuat yang mungkin, tapi dah jadi kuat. Dia bukan setakat jadi kingmaker. Ya. Dia adalah kingmaker yang kuat. Dia tak perlu PH. Dia boleh pilih dia nak PH ke, dia nak Sabah dan Sarawak ke, dia nak Perikatan Nasional. Jadi dan tambahan pula, Bersatu dah lenyapkan, silap-silap Bersatu tak wujud lagi. PAS tinggal PAS sahaja. Kalau PAS nak kerjasama, PAS mesti terima Zahid sebagai Perdana Menteri. Dan saya jangka benda tu akan berlaku. Kalau Zahid pergi ke Sabah dan Sarawak, sebab persempadanan semula pasti juga menguntungkan Sabah dan Sarawak. Mungkin UMNO contohnya 70 kerusi. Sabah dan Sarawak mungkin boleh bentuk kerajaan. Ya, jadi Zahid mati-mati nak jadi Perdana Menteri. So, of course, ya, Zahid tak akan tunggu Anwar terus menjadi Perdana Menteri. Lepas tu Zahid dah tua, mereput, baru nak jadi Perdana Menteri. Okay? Dan saya jangka juga pada masa itu Najib sudah selesai semua kes, sudah jalani hukuman penjara beberapa tahun dan sudah diampunkan. Dan Najib juga akan sokong Zahid, sebab kalau baru keluar penjara selepas pengampunan, Najib nak jadi Perdana Menteri pada PRU 17, takut jadi perpecahan. So dengan gelombang bosku silap-silap dapat 75 kerusi, mungkin Perikatan turun sikit. Ya. Selepas PRU 17 akan berlaku tekanan dari dalam UMNO agar Zahid berundur dan Najib dijadikan Perdana Menteri. So itu jangkaan saya. Lebih detail, lebih terperinci macam mana saya sampai kepada angka-angka itu, scroll ke bawah, rujuk kepada live, tajuk dia Sebab Saya Kata Tun Harus Jadi Pengerusi Perikatan Nasional dan Sebab Saya Kata Najib Akan Kembali Sebagai Perdana Menteri. Now, kita masuk babak Syamsul. Syamsul buat kenyataan itu dalam satu podcast. Podcast itu dia tiba-tiba mendedahkan, ya, dengan cara yang saya kira pelik. Dan dalam satu live saya sebenarnya bersimpati terhadap Anwar. Saya ada buat live. Ya, anda scroll dan anda rujuk, ya.
Saya berkata apa yang Samsul cakap itu tak patut dikatakan. Ia seolah-olah mengenakan Anwar. Ya, iaitu bila Zahid menang tipis di Bagan Datuk dan kiraan dibuat pengumuman keputusan dibuat begitu lewat malam pagi 2:30 pagi dan undi rosak 800. Jadi Samsul memberi bayangan dia rasakan sesuatu pelik telah berlaku dan dia hendak buat kiraan semula tetapi Anwar panggil dia dan halang. Okey. So sebenarnya dari satu sudut Samsul tidak mengeluarkan sebarang kata-kata yang incriminating ataupun bersikap satu kesalahan, sebab dia cuma beritahu, Anwar beritahu dia jangan buat kiraan semula. Itu saja, itu bukan satu kesalahan walaupun it's not right. Tetapi dari satu sudut lain Samsul memberi gambaran seolah-olah Zahid menang sebab ada benda yang something not kosher happen. Mungkin ada apa-apa muslihat ke apa, so dia nak buat kiraan semula or something like. Gambarannya begitulah, persepsi itu yang saya dapat lah. Saya tak tahu korang dapat apa. So kenyataan itu pelik dan nampak macam mengenakan Anwar dan timbul 1001 soalan yang kini saya dah beritahu. Bila benda tu berlaku saya dah beritahu, kini ianya ditimbulkan oleh MP UMNO. Dan soalan-soalan antaranya termasuk soalan yang ditimbulkan oleh Ramasamy. Antaranya, mungkin takkan Samsul nak buat kenyataan itu tanpa restu Anwar. So soalannya, adakah Anwar merestui? Adakah ini sebenarnya Anwar yang suruh pergi Samsul pergi nyatakan? Atau adakah Samsul tersilap cakap? Sebab megah, nak tunjuk kepada orang dia sebenarnya patut menang. Adakah Samsul tak puas hati dengan kemenangan Zahid? Sebab by law dan hakikatnya Zahid menang. Noktah. Dia menang 1 undi ke 2 undi ke, kau tak kira semula. Kenapa kau tak mau kira semula, itu hal kau. Tapi Zahid menang. So dalam hal itu saya berpihak kepada Zahid. Ya, Zahid menang. Fair and square. You didn't count, that's your problem. Tak kira lah apa motif Samsul ke, Samsul nak kenakan Anwar ke, atau Anwar yang minta Samsul ke, itu tak penting. It does not matter. Okay, Zahid menang fair and square. Now, menjawab soalan adakah hubungan UMNO retak dengan Anwar, sebab ada orang berkata Samsul dikerah oleh Anwar untuk berbuat demikian. Ada orang kata kini UMNO tak puas hati dan sebab itu Puak Zarkashi, anak Zahid ramai sedang serang Samsul. Okay. Now, jawapannya mungkin saya pun percaya, terlintas di kepala saya, mungkin dia dapat restu Anwar. Of course kita tak boleh tahu secara for sure sebab ini peribadi antara Syamsul dengan Anwar. Tetapi kemungkinan itu tetap ada. Now, satu kemungkinan, ada banyak kemungkinan. Satu kemungkinan, live yang saya buat ni terdedah kepada semua. Bila PH dengar kemungkinan dan logik yang saya sampaikan berhubung apa yang mungkin berlaku pada PRU 16, PRU 17, mungkin ada yang terkejut dengan kemungkinan itu dan logik yang saya sampaikan yang solid tu. Mungkin ada yang terkejut. Baik. Kalau itu hala tujunya, ya, mungkin kita boleh cari jalan untuk tak bergantung kepada UMNO tetapi bergantung kepada siapa? Sabah dan Sarawak. Okey. So, katakan, okey, so kita nak bincang dia. Sebab orang tanya kan. Okey, katakan mereka dengar live saya. Atau ya, apa? UMNO nak tingkatkan sokongan Cina, kemudian persempadanan semula dia dapat banyak kerusi, kemudian kita kena getah. Dan Zahid dah kenakan getah pada ramai orang. That is Zahid. Kalau UMNO menang besar, Zahid takkan bersetuju nak jadikan Anwar Perdana Menteri. Jangan kata dia perkarib ke apa kan. Itu pandangan saya lah. So, itu kemungkinan. Takkan Zahid nak tunggu sampai badan dia dah nak mereput baru nak jadi Perdana Menteri.
Dan Anwar tidak akan kata, okeylah Zahid, saya sampai ni je, lepas tu kau ambil alih. No. Kit Siang pun dah hint dah, mereka nak jadikan Anwar Perdana Menteri yang paling lama. Okay. So mungkin mereka dengar, mata mereka terbeliak, mungkin. So mungkin mereka cari alternatif lain. Ada tak alternatif lain? Ada satu alternatif lain. Apa alternatif dia? Okey, ini untuk tujuan perbincangan. Adakah saya yakin? Saya tidak 100% yakin, tapi ini satu kemungkinan. Mereka dengar, mata mereka terbeliak. Okey, kita nak kurang bergantung kepada Zahid. So, apa mereka boleh buat? Okey, tunggu persempadanan semula. Jangan buat PRU 16 belum persempadanan semula. Tunggu persempadanan semula. Dan sebaik selepas persempadanan semula, bubar parlimen, bagi Sabah dan Sarawak apa yang dia minta, iaitu 1/3 kerusi dalam parlimen. Kau dah beri Sabah dan Sarawak 1/3. Beri Sabah dan Sarawak apa yang dia nak, 40% ke apa ke, royalty ke, minyak ke. Kau tengok Anwar, dia very generous with Sabah dan Sarawak. Dan awak kena akur, walaupun pada PRU 15 Sabah dan Sarawak sebenarnya tidak mahu Anwar, mereka mahu Muhyiddin, tapi sekarang makin akrab hubungan dia. Okey, so beri Sabah dan Sarawak apa yang dia nak. Okey, dan kemudian bila Sabah dan Sarawak dah dapat 1/3 dan terhutang budi kepada Anwar, ubah parlimen, buat PRU 16. Buat PRU 16, dan dengan mudah PH, Sabah, Sarawak, tanpa perlu UMNO, tanpa perlu Perikatan Nasional, dapatkan majoriti mudah. Nampak kan? Okay. Atau, tapi saya kurang percaya yang tu. Atau saya lebih percaya kepada teruskan, awalkan PRU 16. Sebab Zahid tidak mungkin berpaling tadah selepas PRU 16. Dengan menang 40 hingga 45 kerusi, dia tak ada kuasa nak tuntut dari Perikatan Nasional. So buat PRU 16 tahun depan, atau 2026 awalkan PRU 16. Okey. Kemudian buat persempadanan semula. Dan persempadanan semula itu, jangan layan tuntutan UMNO, bagi Sabah dan Sarawak 1/3. Lepas itu dalam jangka masa pendek buat PRU 17. Ini saya lebih percaya. Ya. Buat PRU 16 dulu. Okey. Sebab buat PRU 16 dulu, sebabnya begini. PRN Sabah saya percaya akan diawalkan. Mungkin suku pertama tahun depan ke, suku kedua ke, PRN Sabah akan diawalkan. Mereka hendak lihat keputusan PRN Sabah, kumpulan mana yang dominan. Is it warisan, atau is it GRS, atau apa, bagaimana prestasi PH, perikatan, mereka nak lihat. Supaya PH boleh tentukan bagaimana mereka nak bentuk persefahaman. Kalau warisan menang besar, mungkin Anwar akan cuba berbaik dengan Syafiq Abdal. Ya, mereka nak lihat bagaimana Sabah dan Sarawak keputusannya. Sebaik selepas dah dapat keputusan PRN Sabah yang diawalkan, tahulah PH macam mana nak bentuk persahabatan dengan siapa, nak bentuk gabungan di Sabah dengan siapa, bagaimana. Bila semua tu dah diselesaikan, dia buat PRU 16 untuk test water di Sabah, dan juga sebelum persempadanan semula. So dia buat PRU. Anwar dah buatlah gabungan baru dengan di Sabah dengan siapa-siapa yang dapat kerusi banyak lah, mereka dah sampai persetujuan lah, apalah. Kemudian
buat PRU. Lepas dah buat PRU, baru fikir persempadanan semula, 1/3 kerusi bagi kat Sabah dan Sarawak. Bila kamu bagi semua kat Sabah dan Sarawak, untuk satu jangka masa tertentu, Sabah dan Sarawak terhutang budi dengan kamu. Semua, ya. So, pada PRU 17, UMNO tidak diperlukan. So, lepas persempadanan semula, saya tak yakin Zahid akan dapat tuntutan dia berhubung berapa banyak kerusi dia hendak. Mungkin dapat sikit tapi tak banyak. Dan kalau dapat sekalipun, kalau menang sejumlah kerusi tertentu sekalipun yang agak menarik, tetapi PH campur Sabah dan Sarawak boleh terus bentuk kerajaan. Ya, jumlah kerusi parlimen akan bertambah. Okay? So, Sabah dan Sarawak dah dapat 1/3. Saya rasalah, saya dah buat congakan kasar. PH dah cukup dah. Ya, lepas persempadanan semula, PH dah cukup dah untuk bentuk kerajaan dengan Sabah dan Sarawak. 1/3 nak jadi separuh, sikit lagi. Ya? So, Zahid tidak diperlukan. Of course, kalau Zahid tidak berlaku jahat, Anwar akan terus kerjasama dengan Zahid. Tapi ini untuk memastikan tidak akan ada paling tadah. Okey? Ini pembacaan saya. Satu kemungkinan yang tidak boleh dinafikan. Sebab kalau saya Anwar, itulah yang saya akan lakukan jika saya menonton live Reggie Jesse Rita Odin. Itulah yang saya akan lakukan. So, berbalik kepada soalan Syamsul, ianya satu kemungkinan. Mungkin nak hantar signal kepada Zahid. Jangan lupa siapa yang beri kamu nyawa sebab tidak buat kiraan semula undi. Mungkin tak? Mungkin. Adakah saya tahu? Saya tidak semestinya tahu. Tetapi mungkin tak? Mungkin. Mengapa saya kata mungkin? Sebab kenyataan Syamsul pelik. Dan Ramasamy juga ada poin dia. Walaupun saya tahu Ramasamy sendiri tidak tahu, tetapi ada poin dia. Dia kata, takkan Syamsul boleh cerita macam tu tanpa restu Anwar. Of course, Syamsul mungkin terlepas cakap. Tetapi mungkin orang akan terdorong untuk percaya ianya dengan restu Anwar. Jangan salahkan orang, jangan salahkan rakyat. Bukan rakyat yang buat kenyataan itu, Syamsul yang buat kenyataan itu. So mungkin ini adalah signal kepada Zahid, jangan lupa ya, siapa yang beri kau nyawa, dia ni saya minta jangan kira semula tau. Sebab itu UMNO tak puas hati, Puat Zulkarnain tak puas hati sebab dia kata Anwar membisu. Bila membisu, seolah-olah Anwar merestui nak ada pertelingkahan di dalam gabungan. Okey. So, kalau saya Anwar, itulah yang saya akan lakukan selepas mendengar live terdahulu yang saya suruh anda scroll ke bawah dan tonton, live Reggie Jesse Rita Odin yang menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang amat logik menghala ke akhirnya Najib jadi Perdana Menteri. So, dinamik ini, adakah Perikatan mampu membuat apa-apa perubahan? Gugat dinamik ini. Sebab cara saya bercerita seolah-olah yang mendominasi, yang menentukan hala tuju politik negara ni adalah PH dengan barisan je. Perikatan seolah-olah tak ada function. Ya? So, mampukah Perikatan menjadi salah satu player yang boleh kucar-kacirkan percaturan ini? Saya tak yakin dia mampu. Sebab saya dah berbuih bercakap Perikatan kena ubah. Saya tak percaya dia mampu berubah. Dia mampu menjenamakan sendiri dia semula. Dia mampu tukar kepimpinan Bersatu dan PAS. Dia mampu tukar kepimpinan Perikatan Nasional dan mampu menonjolkan diri dia dengan cara strategi yang betul untuk menarik pengundi Cina atas pagar. Saya tak yakin. Selagi Perikatan tidak berubah, mereka tidak akan menentukan hala tuju politik negara. Jika mereka berubah, semua ini mungkin berubahlah. Tapi saya tak nampak mereka terdaya berubah. So, that future akan ditentukan oleh percaturan-percaturan ini antara Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Sabah dan Sarawak. Baik, jika ada soalan boleh bertanya ya. Muhammad Zuidi, okey. Kalam Barakah, bagaimana pula
jika kepimpinan PN akan berlaku perubahan sebelum PRU. Baru saya cerita. Saya secara peribadi tak yakin. Because Muhyiddin, sorry to say, bagi saya lah, dia kemaruk nak jadi balik PM, itu gambaran yang saya dapat lah. Okay, itu gambaran yang saya dapat. So, nampaknya mereka sanggup kalau walaupun dah tahu benda mereka berada dalam bahaya untuk tidak menang PRU 16, tapi there is no political will to change. So either they are so bad in political strategy dan mereka tidak nampak rasional di sebalik teguran saya, atau mereka tahu tetapi struktur dalam parti mereka terlalu rumit, terlalu banyak puak sehingga sukar nak laksanakan. Dan saya percaya yang kedua adalah realitinya. Terlalu banyak puak dan PAS terlalu berstruktur sehingga sukar nak lakukan apa-apa. Masalah ni pernah ditempuhi oleh gerakan, tapi gerakan lain sikit. Gerakan, kejatuhan dia saya percaya adalah terlalu banyak PhD dalam gerakan. Semuanya kelayakan PhD. Terlalu banyak kepala yang fikir dia tahu apa nak buat. Macam satu gerabak ditarik oleh kuda, kiri, kanan, atas, bawah. Tak tahulah atas macam mana kuda boleh terbang ke apa kan. Sampai gerakan tak terdaya nak bergerak. Too many PhDs in gerakan. So anyway, kalau saya dan saya ada tonton live yang saya suruh anda tonton untuk memahami lebih jelas apa yang saya ceritakan, yang bertajuk kenapa saya kata Tun harus menjadi Perdana Menteri dan kenapa Najib mungkin kembali sebagai Perdana Menteri. Kalau saya Anwar dan saya tonton live itu, saya akan buat apa yang saya baru cerita dalam live ni untuk mengelakkan kemungkinan pada PRU 17 Zahid berpaling tadah. Of course PRU 17 kalau akhirnya Anwar boleh bentuk kerajaan bersama Sabah dan Sarawak, dia takkan pinggirkan Zahid. Cuma dia dah cantas apa jua kemungkinan Zahid akan berpaling tadah. Okey, Suhaimi Abdul Rahim, PH akan bertambah kukuh untuk memerintah lagi lama dengan 1/3 kerusi selepas sepadan semula kepada Sabah Sarawak. Kenyit mata lah kalau tak suka dengan DAP yang paling berkerajaan bukan pembangkang. Mungkin ada orang marah dengan saya, Regi apalah kau bodoh beruk, ya, kau pergi dedah semua tu dalam live tersebut. Sekarang Anwar dah dengar, mungkin dia dah buat strategi. Weh, pelan, kalau ada lah, setakat ni belum ada. Pelan, kalau ada lah, pelan, sabar. Saya bukannya ahli mana-mana parti, dan saya tidak ingin buang masa untuk duduk atas kerusi atau baring atas katil dan bermimpi bahawa satu hari nanti ada malaikat yang akan turun dan kemudian akan tunjuk ajar kepada Muhyiddin atau Hadi ke siapa ke apa yang harus dilakukan. Saya tidak akan ada masa untuk mereka yang tidak ada masa untuk kamu. Faham? So akhirnya saya buat keputusan, saya duduk di tengah dan saya cerita semua. Ya. Anwar dengar, Anwar ikut. Pasal lah. Niat saya baik. Saya masih condong kepada perikatan. Tapi bila saya buat live, saya akan berlaku adil. Ya. Itu sahaja. Because saya terus terang lah, ahli-ahli politik kita di belah pembangkang ni dah besar kepala ramai. They think they are great, but they are not. Mereka dapat sokongan Melayu bukan sebab strategi, sebab kegagalan UMNO. Saya dah berulang kali beritahu, it is organic. Faham? Mereka dah out. Saya boleh nampak. Okay? Saya boleh nampak. Tengok dengan strategi-strategi mereka nak tarik Cina macam mana, kenyataan-kenyataan yang dibuat. Mereka tak faham the psyche of the Chinese. Mereka tak faham sejarah trend pengundi Cina. Mereka tak faham. Boleh buat kenyataan-kenyataan yang menunjukkan they don't know what the hell they are doing. Okay? So
PH lah. Mungkin apa yang kita lihat hari ini adalah masa depan untuk 2-3 dekad akan datang. Kemudian kau lihat grup-grup lah, aktivis lah, cyber trooper lah, influencer. You listen and read their rhetoric. Dan pengikut-pengikut ni semua yang nak dengar, oh, Anwar dikutuk, Anwar dihina, alhamdulillah Anwar dihina kan, dengan kata-kata jijik yang sebenarnya lari dari landasan Islam. Oh, itu semua bukannya pengaruh, itu adalah pentaksub yang memang dah dengan korang. Impak kepada pengundi atas pagar dan belah sana, zero telur ayam. Itu mereka tak faham. Dan bila teruja dengan that volume of pengikut, lagilah retorik itu bertambah tajam lah. Tajam. Rakyat susah. Kau tak boleh juga serang Anwar hari-hari. Dan kau perlu fikirkan strategi. Kau juga perlu fikirkan rational discussion, creative discussion, untuk memberitahu rakyat awak mampu mentadbir, awak mampu berhujah demi semua Melayu, Cina, India. Ya. Mereka tak ada kapasiti itu. Mereka sangkut di zaman purba. Kalau retorik macam ini, itulah sokongan akan dapat, kita akan menang. Ini retorik dinosaur. Tapi kau tengoklah ketua-ketua parti pun dinosaur. Well, saya tak yakin lah. Kalau berubah, alhamdulillah. Adakah saya yakin? Saya ulang, saya tak yakin Perikatan akan ubah. Jika mereka kalah atas kebodohan mereka, saya akan ucap syabas kepada Anwar pada PRU 16. Dan saya dah tahu Perikatan tak boleh, tak mampu dah. Maka lebih baik berjuang dari dalam untuk perbaiki keadaan daripada berjuang dari luar demi rakyat. Sebab apa? Tak guna bantu orang yang tak mau bantu diri sendiri. Itu bukan tugas kita. Ya. Biar mereka sedar dengan sendiri. So anyway, itu menjawab kepada soalan. Setakat ini, Perikatan tidak akan ada impak kepada percaturan politik negara. Yang akan ada menentukan hala tuju ni adalah Sabah, Sarawak, actually Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu je. Ya. Okey. Tak ada soalan lagi ya? Kalau tak ada soalan, dalam 2 minit saya akan akhiri live ni. Ya. So rajin-rajinlah. Saya tunggulah kalau ada satu soalan ke 2 soalan. Kalau tidak, saya akhiri live. So rajinlah scroll ke bawah, tonton live yang bertajuk. Ya, rajin, kena rajin ya. Sebab saya kata Tun harus jadi pengerusi PN, dan sebab saya kata Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri. Dan selepas mendengar semua ni, Anwar memang ada kapasiti untuk cantas. Ada. Kalau anda bertanya, okey, Regi kata Anwar ada kapasiti untuk cantas, untuk memastikan semua ini tak terjadi. Sebab Regi dah sebut semua. Adakah Perikatan ada kapasiti untuk cantas? Ada cara. Perikatan jadi paling dominan, ada. But I'm not going to waste my time talking about it here. Dan saya tak yakin mereka ada, dalam bahasa Inggeris they call it the political will to find out and strategize. Tak ada. But nothing is impossible ya. Nothing is impossible. Dalam sekelip mata satu strategi yang bijak, UMNO telah pecah benteng penyokong Cina dari PH telah sokong calon UMNO. Sekelip mata, satu PRK. Nothing is impossible. Yang menjadikannya impossible adalah dinosaur-dinosaur yang masih nak pegang kepada parti dan guna cara lama. Saya tak suruh anda pupuskan mereka. Jadi penasihat, kita pun sayang mereka. Tak jadi penasihat. Ya. Tak apalah. Tengok siapa nak dengar Regi. Ya, nampaknya mungkin saya tak tahulah Anwar restui Syamsul nak bercakap begitu ke, Anwar tak restui ke, itu saya tak tahu. Saya tak mungkin tahu. Saya bukan tukang tilik.
Saya bukan ahli nujum. Tapi kemungkinan itu ada. Dan spekulasi sedang bertiup kencang. Okey. So kalau Anwar telah melakukan itu, barangkali Anwar dah dengar Reggie Jesse Ritaudin. Apa saya nak kata? Kalau belah sini dah tak nak bergerak, alhamdulillah lah bagi kau, Anwar. Muhammad Faizal, UMNO bakal berpecah lagi kecil, sebab itulah matlamat Anwar. Well, saya tak boleh bercerita untuk Anwar, tapi saya boleh bercerita untuk saya. Dan saya boleh berkata, kalau saya Anwar, yes, of course, saya tak akan benarkan sampai begitu besar selepas PRU 17 sampai saya digugat. So, saya akan kukuhkan Sabah dan Sarawak. Saya akan jadi Perdana Menteri pertama yang kukuhkan Sabah dan Sarawak. Dan saya akan berikan 1/3. Saya akan jadikan mereka terhutang budi sehingga saya boleh yakin mereka akan bersama saya. Kemudian saya akan bubar parlimen. Okey. Dekat mahkota dah nampak PM punya strategi lingkup. Bukan lingkup. Dia tak ada strategi. Awak dengar hujah dah berulang kali, dah setahun saya beritahu. Hujah-hujah itu tidak menarik walau seorang pun yang dari kem sana. Ianya hujah untuk hiburan orang-orang kau sendiri. Dan ramai yang saya jumpa, orang-orang muda, mereka kata dah bosan nak dengar benda sama. Kita memang dah tahu apa perikatan, kita memang dah bersama mereka. Tetapi sebagai pembangkang, mereka tidak menunjukkan nilai-nilai yang perlu ada dalam pembangkang, termasuk memberi kita penyelesaian, meyakinkan kita mengapa mereka akan jadi kerajaan lebih baik. Tidak ada. Bukan strategi lingkup, strategi elak. Sebab itu saya percaya dan kita harus percaya, kita harus menyesuaikan peranan kita ikut zaman. Ini tuntutan. Dan zaman yang ada sekarang, perlu ada pakar strategi mengepalai bersatu. Pakar strategi yang menyebabkan perikatan menang pada PRU 15 sebanyak 74 kerusi. Ialah siapa? Hamzah Zainuddin. Ya, kemudian kita perlu orang yang pandai berpolitik dalam PAS. Pakar strategi kita letak kat bersatu, pandai berpolitik dalam PAS. Terus teranglah, Dr. Sam dia boleh, tapi dia novice. Mungkin timbalan presiden okey. Pakarnya yang letak kat atas, lebih elok letak Taqiyuddin sebagai presiden PAS. Hadi penasihat, atau adakan presidential council, Hadi, Tuan Man semua duduk sana. Kemudian lagi satu pakar strategi mengepalai Perikatan Nasional. Siapa dia? Tun Mahathir. Tapi mereka ni ada ego. Mereka suruh kau orang bersatu, tapi dia orang ni berpecah-pecah. Ada pesaka lah, ada berjasa lah, ada NGO ni lah, ada dua parti Melayu Islam PAS dan Bersatu lah, ada inilah, ada itulah. One word, nonsense. Kalau dulu berjaya, saya tak kisahlah. Untuk ke hala depan kan, tak akan berjaya. Kena ubah ikut zaman. Kena ubah ikut zaman. Ya. Nak dengar lagi, dengarlah. Tak mau dengar, sudahlah. Biar PH dengar. Ya. Dan kalau PH dengar dan dia dapat manfaat, saya cuma akan pandang PH dan kata, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya korang ni rajin, berstrategi dan berfikir. Right? Korang nak marah saya, marahlah. Ya. Saya rasa ada pemimpin perikatan dah meluat dengan saya, meluatlah. What the hell I care? Saya ikhlas. Awak tahu saya ikhlas. Awak yang ikut saya lama ni, awak tahu saya ikhlas. Awak ingat saya dapat apa ke dengan ni? Habuk pun tak ada. Ada di antara mereka yang berjuang ni, ada kepentingan, saya tahu, tapi itu saya tak kisah. Saya ada. You buktikan saya ada. Apa-apa kepentingan tak pernah ada. Okay, so saya ikhlas. Orang ikhlas, dia akan bercakap yang benar.
Ya. Ha. Ya. Okey. Sehingga nanti jadi belete pula kan. Nanti jadi sesi belete. So did Anwar listen to my live? And I don't know. Tapi oleh kerana orang bertanya, saya terfikir tak apalah, saya jawablah. Mungkin dia ada dengar, mungkin sebab itu dia kerah Syamsul, atau mungkin semua ni persepsi yang salah. Mungkin Syamsul terlepas cakap, tapi we cannot deny the possibility. Sebab benda dah jadi kan, dan benda tu pelik. Dan Anwar senyap. So we cannot deny the possibility. Dan lagi banyak saya bercakap, lagi banyak keluar kemungkinan-kemungkinan, lagi banyak dia orang khusyuk dengar, dan belah sini khusyuk tidur. Ya, tak apalah. Okey, kalam barakah terbaik. Terima kasih. Alright, sehingga kita berjumpa ya di lain masa. Kawan suruh saya buat live panjang-panjang, ni panjang lah. Okey, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.